hilang. Jadi cikgu kena isi dalam formula ni. Jadi benda ni awak kena tahu jugalah sebab soalan sekarang dia dah banyak algebra kan. Nanti kita akan tengoklah contoh-contoh soalan SPM lepas habis PKP ni macam mana yang berkaitan dengan formula. Dulu kita memang tak kisah langsung pasal formula ni. Sekarang dia dah mula tanya. Sebenarnya kenapa tak kisah sebab yang awak dapat contohnya awak tekan 7, awak tekan tadi apa 3P2 kan. 3P2 dapat 6. Macam mana dapat 6 ni? Sebenarnya ini formula dia. Ni formula yang digunakan. Dia dalam ni ada factorial. 3P6. Jadi saya tak terangkan pasal formula ni lebih lanjut cuma nak awak tahu je. Sebab ini kalau tiba-tiba kalkulator awak rosak, awak boleh guna formula ni. Nak cari 3P2 tu awak boleh guna formula ni. 3 masuklah 3 kat N. Kalau 3P2 3P2. 3 factorial per dengan 3 tolak 2 kan. NR kan. NR factorial. Macam tu. Kalau kalkulator awak rosak lah, tiba-tiba jam ke kan dekat kawasan darab tu, tiba-tiba tak boleh tekan. Gunalah formula ni dan formula ni dibagi dalam periksa. So awak tak perlu risau. Okey. Lambat nak undo. Padam jap. Okey, sekarang awak boleh tengok soalan yang bawah tu. Ni terus pada soalan syarat ni. Okey. Kalau tak nampak awak boleh zoom melalui handset awak tu. Saya cuba besarkan. Komputer saya dia memang hang sikit lambat. Okey. Jadi soalan contoh yang seterusnya, tentukan bilangan nombor 4 digit yang dapat dibentuk daripada digit 1, 2, 4, 6, 7, 9 dengan ulangan tidak dibenarkan. Okey, sekarang ni kalau awak tengok kan, kalau awak tengoklah, dia tak ada perkataan susun. Siapa jumpa tu memang pelik lah. Kalau siapa nampak perkataan susun tu memang pelik. Memang tak ada perkataan susun. Okey, tapi kita tahu dia guna P sebab dia berkaitan dengan kod. Kod nombor. Nombor ni kod lah. Macam kita nak buat, kalau dulu, kalau ni mangga, tahu tak mangga? Bukan mangga yang makan tu, mangga kunci tu kan. Dia ada yang ada kod-kod tu. Kod yang kita boleh ingat-ingat. Main-main tu kan. Kat situ lah maknanya sekarang ni macam dia tanya berapa cara kita nak buat kod tu. Macam tu lah. Jadi kalau kat sini dia tak ada perkataan susun tapi dia berkaitan dengan kod, nombor. Jadi kita tahu kita guna P. Okey, sekarang bilangan nombor 4 digit yang dapat dibentuk daripada digit-digit ni. Sekarang awak kena kira ada berapa N awak. Okey, awak kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So awak tulis lah N tu ada 6. M ada 6. 6 tapi dia nak 4 digit je. Dia nak 4 digit je. Jadi R dia adalah 4. So kalau kita nak cari berapa cara untuk kita susun tu adalah 6P4. Tekan kalkulator 6P4 terus dapat jawapan 360. Terus dapat jawapan. Yang ini semua ni tak perlulah sebab kita guna kalkulator. Yang ni sebenarnya dia kaedah lah, dia beritahu macam mana dapat 360 tanpa guna kalkulator. Yang mana kita tak belajar lah sebab kita guna kalkulator. Okey, jadi 6P4. Ada 6 digit, nak ambil 4 je. Macam tu. Okey, boleh Boleh setakat ni? Setakat ni memang senang lagi, insyaAllah senang. Ataupun saya je yang rasa senang. Itu biasa adik awak. Cikgu biasa rasa cikgu memang senang. Okey. Sekarang kita pergi, saya pun tak tahu apa jadi ni. Sekejap, saya delete dulu yang dah siap. Okey. Sekarang terus pergi pada latihan. Sebab awak tak faham kan. Okey, sekarang ada 2 latihan. Saya nak awak buat. Buat sekarang. Kalau tak nampak cakap. Buat latihan sekarang. Aziz ada 8 pasu. Nak susun. Menyusun. Payat ada ke? Suruh Payat jawab. Payat dia ada. Tapi dia misteri. Ada tapi di manakah dia? Dia misteri tu. Dia tengah jaga anak dia kot. Okey. Payat, Cikgu Azianti nak Payat. Berapa jawapan dia? Tak ada kalkulator.
Orang tak Tengok ada tu. masa. Tak apalah, awak suruh makcik cleaner post kat awak. Kan tinggal kat asrama kan. Okay, Habis mana Habib? adik lagi ya. Ikhwan, berapa jawapan Ikhwan? Nombor 1. 6720. 6720 jom kita check sama-sama. Okay, jalan kerja dia 8 pasu pokok, nak susun berapa? 5. Ini memang soalan periksa senang je. 85 berapa tadi? 67? 20. Okay, 6720. 2 markah Senangnya soalan periksa. kan? Sebab yang senang belum yang susah. Okay, yang kedua. Yang kedua, lama lagi. SPM tahun depan. Belajar ni confirm aku takut lupa je kan tahun depan kan. Okay, 2 digit. Ada berapa 18 digit tahun orang ambil SPM. Special. 6P2. Betul tak Falah? 6P2. Betul. So jawapannya berapa? 30. 30. Okay, kita check betul tak? 6P2. So kalau tak ada kalkulator ni memang hilanglah nyawa. Macam tu. Tak apa, boleh order lagi dekat Shopee ke Lazada ke, insyaAllah sempat sampai. Kita pun tak tahu berapa lama PKP ni. Okay, so sangat senang kan soalan periksa? InsyaAllah senang. Soalan yang senang-senang ni selalunya dia soalan A. Soalan A dia ada 2 soalan. Satu soalan yang macam ni lah, yang senang. Satu lagi yang melibatkan kedudukan yang depan perempuan, depan dengan belakang, bersebelahan. Tu dia soalan B. Dan selalunya 4 markah. A 2 markah, B 2 markah. So macam ni awak dah dapat 2 markah senang. Okay. So kita pergi yang seterusnya yang melibatkan kedudukan sebentar lagi. Mana dia? Kedudukan ni latihan. Melibatkan kedudukan. Yang ini. Harap-harap nampak Okay. Ada blur sikit lah. Tapi awak zoom lah Okay. Yang ini melibatkan kedudukan. Macam mana kita nak tahu dia ni melibatkan kedudukan? Ini soalan B lah kalau dalam SPM, soalan B. Yang ni soalan A tadi. Okay. Dia soalan ni lupa nak cakap. Tajuk ni untungnya dia masuk kertas 1 je. Dia tak masuk kertas 2. Kertas 1 je. Jadi dia wajib lah. Dia kertas 1 je 4 markah. Soalan A macam tadi, soalan B macam sekarang. 4 markah. Okay. So sekarang kita tengok macam nak tahu kedudukan. Ni, bermula dan berakhir. Bermula, dia memang dia kita sentuhnya dia macam sensitif. Bermula dengan berakhir. Bermula, akhir. Awal, akhir. So dia ada kedudukan. Okay, jadi bila melibatkan kedudukan, situasi yang melibatkan kedudukan ni, awak tak ada cara lain. Awak kena buat tempat. Macam mana cakap kena buat dash. Kalau macam ni dia kata 4 huruf. 4 satu kod 4 huruf dibentuk. Dia maksudnya daripada banyak-banyak perkataan terbilang ni dia nak 4. Jadi kita tahu kita punya petak tu ada 4 je. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Kalau kedudukan kita kena buat macam ni. Kita kena buat macam ni. Okey, kita kena buat dia punya tempat tu lah. Kita sediakan tempat. Okey, sekarang ni dia kata kod 4 huruf dibentuk daripada huruf-huruf dalam perkataan terbilang dengan ulangan huruf tidak dibenarkan. Dengan ulangan huruf tidak dibenarkan tu memang ayat dia. Kalau dibenarkan ulangan lagi sakit nak buat. Biarlah tak ada ulangan Dia adalah explanation dia kenapa. Okey. Cari bilangan kod 4 huruf yang bermula dan berakhir dengan konsonan. Okey, terbilang ni saya nak awak bagi tahu saya berapa banyak huruf konsonan, berapa banyak huruf vokal. Terbilang. 6. 6. 6 konsonan. Lepas tu? 3. 1, 2, 3. Vokal. Ada 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, tulis jumlah dia. N N sama dengan 9. Macam tu, kita labelkan. Okey. Lepas tu sekarang dia kata mula dan akhir huruf konsonan. Mula dengan akhir. Bila kata mula dan akhir, itulah syarat kita. Jadi kita kena
kita kena dashkan kat tempat yang bersyarat. Mula, akhir. Dash tak siap. Mula dengan akhir. Sebab mula dengan akhir. Kalau mula je, mula je. Kalau contohnya mula, maknanya kita dash kat mula je lah. Sekarang sebab mula dan akhir. Mula dan akhir huruf konsonan. Okey, sekarang ni kita isi. Maknanya bila kita buat petak-petak dash ni, yang warna merah ni, kita buat dash ni, kita nak isi dia. Okey, sekarang dia kata mula dan akhir huruf konsonan. Okey, huruf konsonan ada 6. Ada 6 huruf konsonan ada 6. Okey, nak isi berapa? Satu lah kat depan kan, mula dan akhir. Huruf konsonan ada 6, nak isi 1. Okey, sekarang mula dan akhir huruf konsonan. Jadi kita kena buat yang syarat dulu. Sekarang akhir ni, tengok yang akhir. Okey, satu konsonan dah duduk kat depan, tinggal berapa lagi konsonan kat belakang? Tinggal 5. Nak isi 1. Macam tu. Nak isi 1. Okey, lepas tu, sekarang ni, okey, sekarang syarat kita dah letak. Syarat depan dah ada, syarat belakang dah ada. Mula dan akhir dah ada. Baru kita tengok tempat kosong yang lain, yang 2 tu. Okey, sekarang dua huruf ni kita dah ambil daripada 9. 2 huruf ni, vokal ni memang kita tak tengok lah ya. Sebab kita cerita sekarang konsonan. Vokal kita tak tengok lah. Okey, sekarang ni, 2 huruf kita dah ambil daripada 9. Berapa huruf yang tinggal? 7. Pandai. Tinggal nak isi berapa? Nak isi 2. 1, 2. Jadi 7P2. Jadi antara ni, saya padamlah. Okey, jadi antara ni awak kena darab. Maknanya 6P1 darab 7P2 darab 5P1. So jawapan dia akan dapat 1260. Okey? Mungkin cara saya lain sikit kot daripada buku ni. Saya rasa jawapan sama. Rasalah ya, rasa. Cara saya memang lain sikit. 6P1 darab teruskan je 7P2 darab 5P1. So jawapan dia sama 1260. Dia sebenarnya untuk menjawab pilihan tu ni banyak kaedah. Awak belajar dengan cikgu tuition dia ajar lain, awak belajar dengan cikgu tu dia ajar lain. Tapi belajar dengan cikgu Suhaili dia ajar macam ni lah. Macam ni buku ni saya tak pasti dia buat apa, tapi saya macam tu. Yang depan isi dulu, lepas tu yang belakang, lepas tu yang 2 lagi kosong yang kita belum isi tu kita fikirlah. Macam tu. Okey, boleh faham tak? Untuk ni. Untuk soalan ni. Boleh. Boleh nanti kenapa dia hilang? Kena jawab soalan dulu baru dia faham. Itulah tak apa, nanti kita bagi soalan, jangan risau. Memang dah standby dah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Alamak. Laptop tengah jam. Laptop jam. Hang. Hilang bahan dah tu. Itulah. Okey. Yang ini soalan seterusnya. Okey, saya tulis kat bawah ni lah. Tadi konsonan kita ada 6, vokal kita ada 3, and kita ada 9. Okey, sekarang tengok soalan seterusnya, bilangan cara memilih huruf pertama. Salah pula soalan. Ini dia dah explain. Okey, soalan yang seterusnya adalah bermula dan berakhir. Bermula dan berakhir. Betul lah, bermula huruf vokal, berakhir huruf konsonan. Okey, saya tulis kat sini Mula vokal, akhir konsonan. Okey, kita tarik ke bawah. Okey, dia kata kat situ mula vokal, akhir konsonan. Okey, mula vokal, akhir konsonan. So dia nak berapa tempat? Dia cakap tak? 4 lah sama sebab dia pada soalan atas. So kita pun buatlah 4. Kita pun buatlah dash tu 4. 1, 2, 3. Biasalah ya. 1, 2, 3, 4. Kita pun buat 4. Okey, mula vokal, akhir konsonan. Okey. Jadi
Mula vokal. Tengoklah vokal. Macam tadi cerita konsonannya semua. Jadi tengok konsonan. Sekarang dia dah masuk dah. Okey, mula mesti vokal. Mula vokal. Jadi vokal kita ada 3. Nak isi berapa tu? 1 je. Kan? Okey, akhir konsonan. Kita mesti buat yang syarat dulu. Mula dengan akhir. Okey, akhir konsonan. Konsonan berapa? Konsonan 6. Nak isi 1 juga. Okey, sekarang ni 1, 2 dah isi. Daripada 9 ni, 1, 2 dah isi. 1, 2, 1, 1 dah isi. Maknanya 2 dah isi. Tinggal berapa lagi pilihan yang ada? 2 kita dah isi. 2 kita dah isi. Apa pilihan yang ada? Tinggal 7. 7 nak isi berapa? 2. Lepas tu darab lah antara tu. Cuba darab. Dapat tak jawapan awak? So bila kita darab 3 1, ya? Siapa tu? Nak tanya ke? Kenapa 3 digit je? Kenapa? 3 digit je. Jawapan. Vokal kan? 3 digit. Kan dia letak 4 kat atas. Kenapa 3 je? 4 dah ni. 1, 2, 3, 4. Kenapa jawapan dia 3 digit je? Jawapan dia 3 digit. Vokal. Mula vokal. Vokal kan ada 3 huruf je. Ni tadi kan terbilang. Terbilang kan vokal ada 3. 1, 2, 3. Vokal 3. Sekarang permulaan dia mesti huruf vokal. Jadi letaklah 3. Nak pilih 1 je. Belakang mesti konsonan. Konsonan ada 6. Ke salah? Saya faham. Macam tadi dia konsonan. Konsonan ada 6. Sekarang ni vokal. Ni baca soalan. Mula akhir. Yang tadi tu mula akhir konsonan. Sekarang mula huruf vokal. Ni mula huruf vokal. Jadi kita kena pergi tengok vokal. Vokal Vokal 3. So vokal 3 nak isi 1. Lepas tu konsonan. Lepas tu berapa yang tinggal? Boleh ke Isa? Boleh. Tak apa, nanti kita tengok contoh ni insya-Allah lebih faham lah ya. Okey. 3/1 darab 7/2 darab 6/1 so dapat 7, 5, 6. Macam tu. 4, 7, 5, 6. Okey, ingat buat yang syarat mula, akhir, baru buat yang lain. Mula vokal, akhir konsonan. Okey. Ada apa-apa nak tanya selain Isa? Habib nak tanya ke? Tak ada. Senyap je lah, macam senyap je tu. Okey. Ni. Okey, yang ni cuba jawab soalan ni. Kita tengok awak jawab macam mana. Cuba jawab soalan ni. Kita besarkan lagi. Cuba jawab sekejap. Bila online senyap tanda faham. Kelas pun sama juga. Carikan bilangan cara. Teori Okey, soalan ni dia tak cakap berapa macam tadi dia cakap 4. Berapakah 4? Dia cakap kan berapakah 4? Maksudnya dia cakap 4 dia nak. Sekarang ni dia tak cakap berapa dia nak. So kita anggapkan semua perkataan tu terlibat. Macam tu. Carikan bilangan cara huruf-huruf dalam perkataan teori yang boleh disusun. Okey, pertama dia punya keyword susunlah. Arif, jawab Arif. Susun. Okey, dia tak cakap berapa Kalau dia cakap dia akan cakap berapakah bilangan 4 cara. Sekarang dia tak cakap berapa cara, so maknanya kita consider semua tersusun. Jadi teori ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pun label lah. N sama dengan 6. Apa lagi? Vokal berapa? Konsonan. Vokal 2 je. 2 je. I dengan U. So kita kena buat ni tau.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalan A. Okey, jawapan. Nak jawapan dulu baru nak terangkan. Bermula dengan huruf R. Mula syarat. Syarat dia. Yang ni dia tak ada vokal. Dia adalah vokal soalan C. Yang ni dia syarat pakai huruf pula. Tengoklah huruf R ada berapa. Macam tu. Hmm. Husna dah? Jawapan A siapa boleh bagi tahu? 120. Ya, betul. Pandai. Siapa tu? Okey. Puan. Ikuan tak nampak kan? Memang tak nampak. Dia bila dah whiteboard saya tak nampak apa yang berlaku kat belakang. Okey, so bermula dengan huruf R. R, Isa, R ada satu je Isa. R ada satu. Jadi ceritanya ada satu R nak isi pun dah kenapa pen color kuning pula ya. Okey, birulah. Ada satu, huruf R ada satu nak isi pun satu. So syarat dia mula. Jadi mula je lah. Jadi yang mula tu kita isi dulu. Yang lain buat kemudian lah. Maksudnya kalau bersyarat letak syarat tu. Nampak dotted line warna kuning tu. Letak dulu syarat dia. Okey, sekarang satu dah ambil daripada 6. Satu kita dah ambil daripada 6, tinggal berapa? Tinggal 5. 5. Nak isi berapa? 55. Nak isi pun 5. So darabkan je. Jawapan dia adalah 120. Macam tu. Ya, sangat senang. Ni contoh soalan SPM lah. Macam tu. Okey. So kita teruskan dengan soalan B. Ni soalan A. Belajar MX pandailah anak. Okey, soalan B pula. Okey, soalan B berakhir. Berakhir. Buatlah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, Sarah berapa jawapan? B. Dah, Ayu. 120. Okey, betul Jawapan B adalah 120 juga. Okey, berakhir. Berakhir maknanya syarat ke akhir ni. Macam tu. Okey, buat syarat dulu. Okey, akhir huruf O. Ada berapa banyak huruf O? Oh, ada satu huruf O. Ada satu huruf O. Nak isi pun satu. Itu, 1P1. Jadi ambil satu daripada 6 tadi, ambil satu tinggal berapa? Tinggal 5. Nak isi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nak isi pun 5. Darab je. So dapatlah jawapan 120. Macam tu. Ya, sangat senang. Sebab tu saya tu pilih atur lebih senang. Kalau combination dia rumit sikit. Kalau saya pula kan. Kalau I lah. Okey, soalan C. Syafiqah jawab. Bunyikan kereta. Berapa? 240. Betul. Jawapan dia 240 Bagus. Okey. Vokal tadi ada berapa vokal? Lupa dah. 2. Vokal 2, konsonan 4. Betul tak? N sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Bermula huruf vokal. Ambillah pen color lain Mula. Tu dash. Dash fokus. Itu yang kita buat dulu. Okey, huruf vokal ada 2. Ni Isa, vokal ada 2 Isa. Jadi 2 tu nak isi 1. Walaupun ada 2 huruf tapi kita nak isi 1 tempat je. Ada 1 je tempat kosong. Okey, 1 dah ambil daripada 6. 1 dah ambil daripada 6, tinggal 5. Nak isi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So antara ni darab je lah. Dapat jawapan 240. Macam tu. Ya, sangat senang. Okey, bolehkah? Boleh nampak jawapan ada yang betul tu, boleh lah. Maknanya ada yang faham.
Okey. So kalau boleh kita teruskan yang kedudukan yang terakhir. Dah kenapa pula ni? Ya biasalah. Dia sudah hang. Okay, yang dah ni saya delete dulu. Okay, yang terakhir tadi depan belakang. Yang ini dia sebelah dengan asing. Yang ni dia rumit sikit. Bukan sikit lah, banyak. Okay. Sikit. Tak apa nampak. Awak zoom sendiri. Okay, yang ini tadi depan belakang, yang ni sebelah dengan asing. Jadi dia ada 4 jenis soalan je setakat ni lah, setakat SPM sampai tahun lepas. Dia ada depan belakang, sebelah asing. Tahun lepas tak silap saya kedua sebelah. Kalau tak silap lah saya lupa. Okay, so kita tengok satu-satu. Soalan dia 4 orang lelaki. 4 orang murid lelaki 4 orang murid lelaki. 4 orang. 4 orang lelaki. Tulislah kat sini. 4 lelaki. Oh, besar. 4 lelaki. Okey, 4 lelaki, 2 perempuan. 2 perempuan. Duduk sebaris untuk satu sesi penggambaran. Ni biasa redaksi. Sebenarnya redaksi boleh fikirlah cara, berapa banyak aku nak susun ni. Tak gambar kan. Okey, 4 orang lelaki dengan 2 orang murid perempuan duduk sebaris untuk satu sesi penggambaran. Cari bilangan susunan. Ni kat sini yang saya masukkan. Susunan. Maknanya P lah, susunan. Melibatkan susunan. Okey, so kat sini 4 lelaki, 2 perempuan. Jumlah dia berapa? Jumlah dia jadi 6. Okey. Sekarang kita nak buat soalan yang pertama. Soalan A, tiada sebarang syarat dikenakan. Tiada syarat. Ni dah masuk kes yang mula-mula tadi. Tu yang saya kata soalan A, soalan B. Okey. Tiada syarat. Maknanya tak kisahlah kau duduklah mana-mana. Jadi cara nak buat soalan A tu senang saja. Selalu pelajar dia betul soalan A tiada syarat dikenakan maknanya bebas. Kalau bebas maknanya ambil semua. Ada semua pelajar ada 6 orang tadi kan. Duduklah mana-mana suka hati. Jadi 6P 6. Tiada syarat. Tadi 6P 6. 720. Aku dah hafal. Maknanya 6 orang, tak kisah lelaki perempuan, duduk pun tak kisah. 720. Kalau macam ni dia buat 6 factorial. Kan saya pernah cakap tadi kalau sama, kalau dia sama, ni kan kalau sama dia sebenarnya boleh jadi factorial. Dia boleh jadi 6 factorial kalau dia sama jadi kalau nak elak confuse, kita jangan gunalah factorial. Kalau kita nak elakkan confuse lah. Okey. So kita tengok soalan seterusnya. Yang ini soalan seterusnya. Semua murid perempuan, ni murid perempuan kita duduk sebelah. Semua murid perempuan. Semua murid perempuan duduk sebelah. Murid perempuan ni dia memang macam gitu, anak dengan best friend lah kan. Itu biasa kalau tak nak gambar tu, aku tak nak dengan kau kan. Jadi biasa, itu perkara biasa. Jadi semua murid perempuan duduk sebelah. Okey, dia dah masuk bersyarat. Bila bersyarat kita kena buat dash tu. Buat dash. Kat sini kat bawah ni soalan B. Jadi dash kita nak buat tu 6 orang lah sebab kita sekarang cerita pasal nak susun 6 orang. Kan betul kan? 4 dengan 2, 6 orang 4 dengan 2 ni. Kenapa pula tiba-tiba hilang ni? Okey, 4 dengan 2. So kita buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni memang terjadi sikit ni. Dia lain okey, kena dengar betul-betul. Okey, duduk bersebelah. Semua murid perempuan duduk sebelah. Ada berapa murid perempuan? Ada 2 orang. Kenapa dia jadi ke atas sangat kot? Sekejap Ni murid perempuan ada 2. Aku rasa dia tak betul dah ni. Okey, 2 murid perempuan dia ada 2. Sikit lagi. Lagi
Yelah dia macam Ha, hang dah hang. dua. Okey, 2 murid perempuan. Semua bila dia kata semua, kalau dia kata seorang, maknanya 1 kotak. Kalau seorang kalau seorang 1 kotak. Ya Allah, kenapa pula engkau ni? Aduh, hai. Sekejap. Sekejap alih dulu yang ini. Dia ada gangguan kot. Okey. Kalau dia kata seorang murid perempuan, satulah, tapi bila dia sebut semua, maknanya kita kena letak semua. Nasib baik budak perempuan tu ada 2 orang je. Okey, maknanya semua tu maknanya 2. Jadi syaratnya dia akan jatuh pada 2 bersebelahan 2. Maknanya perempuan ni dia mesti bersebelahan 2. Semua murid perempuan duduk sebelah. Maknanya perempuan ada 2 orang, jadi 2 orang ni duduk sebelah-sebelah. Okey. Cuma sekarang ni, nanti saya terangkan yang seterusnya lah, kaedah seterusnya. Okey, yang ni dia memang special sikit. Sebelah dengan asing ni dia special. Okey, murid perempuan duduk sebelah. Maknanya macam mana pun dia orang tak akan berpisah, dia orang nak duduk sebelah menyebelah. Jadi 2 tempat kosong tu kau jangan duduk. 2 tu memang dia dah duduk. Dia 2 orang tu. Siapa yang best friend 2 orang? BFF 2 orang. Siapa ni contoh? Contohnya lah, ni lelaki pula yang aku nampak lelaki, perempuan tak perasan. Okey. Jadi kalau tu mesti 2 ni je. Jadi kat sini 2 perempuan, nak isi pun 2. Okey. Macam tu. Lepas tu 2 daripada 6 ni dah isi. Kan? 2 daripada 6 dah isi. So tinggal berapa? Tinggal 4. Nak isi berapa? Nak isi 4. 1, 2, 3, 4. Adakah dah habis macam tu je? Belum lagi belum lagi. Sebab apa? Sebab memanglah budak perempuan tu, pelajar perempuan tu dia memang duduk bersebelahan tapi dia tak cakap depan belakang. Betul tak? Dia tak bagi tahu duduk depan, dia tak tahu duduk mana-mana. Tapi janji dia tak kisahlah duduk depan ke, duduk belakang ke, duduk tengah ke, janji duduk mesti 2 orang tu. Jadi sekarang ni awak kena buat tambahan syarat dia iaitu, okey, kalau kat sini berapa banyak kedudukan yang boleh budak perempuan tu duduk? Mungkin dia duduk di depan. Okey, 1. Mungkin dia duduk di Sebelah ni. sebelah ni. Dia mesti 2 lah. Maknanya saya bulatkan 2 ni sebab dia memang kena 2. Okey, mungkin dah berapa cara? 2 cara. Mungkin duduk dekat sini. Mungkin duduk dekat sini. Mungkin duduk dekat sini. So berapa cara dah? 1, 2, 3, 4, 5. So darab dengan 5. 4, 5, 5. Darab dengan 5. Darab dengan 5. 5 ke 4? 5 Okey, so kita rebus balik. Darab ni. Okey. Okey. Mungkin pelajar tu duduk kat depan. Mungkin dia duduk dekat sini tapi mesti berdua. 2. 2. Okey, mungkin dia duduk dekat sini. Tengah-tengah. 3. Mungkin dia duduk dekat sini. Ataupun mungkin dia duduk dekat sini. 5. Boleh tak dia duduk kat sini? Tak boleh sebab dia mesti berdua. Jadi kat sini dah tak ada tempat, dah tak boleh duduk lah. Macam tu. Okay, so darab dengan 5. Jawapan dia berapa? Jawapan dia awak akan dapat, tekanlah. Awak akan dapat samalah macam ni. So jawapan dia 240. Sini 240. Okey. Untuk soalan C. Untuk soalan B 240. Jadi kalau nampak perkataan sebelah ni dia memang selalu pelajar dia buat macam ni. 2P2, 4P4. Lepas tu dah. Dia lupa yang kena darab 5 tu. Maknanya ada 5 jenis kedudukan yang dia boleh duduk. Ada 5 tempat atau 5 kawasan yang pelajar perempuan ni boleh duduk. Soalan memang suka tanya yang sebelah ni lah sebab dia tahu pelajar akan lupa. Okey. Sekarang duduk sebelah. Duduk sebelah dan yang seterusnya duduk asing. Duduk asing Okey, duduk asing ni dia lebih senang kalau kita dah buat duduk sebelah. Duduk asing ni, okey, kalau dia duduk asing, duduk sebelah, kontra kepadanya adalah duduk berasingan, betul tak? Yelah, duduk bersebelahan kan, BFF. Tiba-tiba gaduh berebut power. Jadi dia akan jadi duduk asing. Duduk asing. Bila duduk asing, dia kontra pada sebelah. Jadi senang je kalau duduk asing, ambil jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan tadi kan 6P6 kan? 720.
Saya buat balik lah. Sekejap. Jumlah keseluruhan tadi 6 pinam iaitu 720 jumlah keseluruhan. Okey, 720 jumlah keseluruhan, duduk pula tolak dengan Duduk sebelah. tolak dengan bersebelahan, kontranya akan dapat berasingan lah. Itu jawapan dia. So 480. 80. Contoh. Okey. Duduk sebelah kontra pada berasingan. Jadi kalau soalan nak tiba-tiba lah, soalan dia A, soalan tanpa syarat, soalan B dia terus pada duduk asing. Bila dia terus pada duduk asing, macam mana pun memang kita kena cari sebelah dulu. Itu kaedah lebih senang. Kalau soalan minta duduk asing pertama sekali yang kita kena buat adalah cari duduk sebelah. Sebab ini lebih senang cara ni. Dia banyak cara tapi cara ni lebih senang. Yang kedua kita tolak lah. Macam tu. Kalau soalan minta duduk asing, pertama sekali kita kena cari yang duduk sebelah, lepas tu kita tolakkan. Itu lebih senang daripada kita nak fikir sebab duduk asing ni macam ni lah asing Asing boleh jadi satu tempat. Mungkin ni perempuan. Lepas tu perempuan. Ataupun dia boleh jadi perempuan, non perempuan. Lepas tu boleh lagi, non lagi. Jadi dia asing sangat susah. Jadi nak senang, kita buat duduk sebelah dulu, lepas tu kita tolak. Macam tu. Okey. Saya rasa Cikgu Azlanti je yang faham. Orang lain dia tak pasti ya. Okey. Jadi ada apa-apa nak tanya? Sebelum saya suruh awak buat latihan. Ada satu latihan. Latihan duduk sebelah. Duduk diam-diam ya. Okey, tak ada. Nampaknya tak ada. Ya, siapa tu nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Faham lah tu. faham lah tu kot. Dia dua je, sama ada diam tanda tak faham ataupun diam tanda faham. Yeah. Jadi ni Mamai lagi kot ni. mungkinlah pagi-pagi. Sila jawab. Ni duduk bersama tu bermaksud duduk sebelah lah. Bahasa Melayu kena faham sebab ni ayat matematik duduk bersama. Seated together. Maksudnya sebelah menyebelah lah. 7 orang lelaki, 3 orang perempuan duduk dalam satu barisan. Bilangan cara mereka duduk jika 3 orang perempuan. Ni BFF 3 orang. Ni BFF 2 orang. Ni BFF 3 orang. Cuba buat. Sama pula. Siapa volunteer nak bagi jawapan? Said ke? Jannah? Said? Kira dulu. Pilih seorang lelaki, seorang perempuan. Saya pilih Jannah lah. Jannah, berapa jawapan? Belum siap? Okey, 7 lelaki, 3 perempuan. 7 lelaki, 3 perempuan. Tak apa, buat dulu. Saya buat dia punya kotak-kotak dulu. 7 lelaki, 3 perempuan. So, jumlahnya 10 lah. 10. N dia 10. Bila N 10 maknanya dia tak cakap kan dia nak berapa tempat. Maknanya dia nak semua. 10 lah. Kalau tak dia akan cakap bilangan cara 5 ke 10 ke 6 ke kan. Kalau dia nak cakap lah. Tapi sekarang dia tak cakap jadi 10 jugalah. Jadi panjang lah awak punya ni 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kau. Okey. 10 ya. Cepat saya tunggu jawapan Jannah dengan jawapan seorang lelaki. Siapa ni? Arif Akmal ke? Boleh?
Okay, kita ambil Isa. Isa lah. Boleh Isa? Lelaki. Boleh. Cikgu jawapan dia 241920. Jawapan dia memang banyak. Betul. Berapa tadi? 2419. 24,1920. Ya. Betul. Okey, betul maknanya faham lah. Okey, jawapan dia ni. Jawapan dia memang banyak. 241920. Jawapan dia. Kalau dapat maknanya memang faham. Tapi kalau awak dapat jawapan banyak macam ni, awak jangan takut. Biasa. Untuk pilihan tu memang banyak. Banyak kemungkinan untuk kita susun. Kita nampak macam senang, sebenarnya ada banyak cara. Okey, so kita bincangkan cara dia untuk pelajar yang masih kurang faham. Okey, sekarang dia nak 3 orang perempuan ni, dia mesti duduk sama-sama. 3, tadi 2. Kalau 2 maknanya 2 tempat, sekarang 3 orang pula. 3 orang ni. Mesti nak duduk sekali. 3 orang ni. Itu pun buat syarat lah. Kita terus kunci syaratnya tu kat depan ke kat mana tak kisahlah. Tapi yang ini kita buat kat depan lah, senang kan. Terkunci syarat dia, maknanya 3 orang perempuan mesti nak duduk sama-sama. Maknanya 3P3. Okey. 3 dah ambil daripada 10, tinggal 7. 3 dah ambil, tinggal 7. Nak isi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nak isi 7. Dah habis ke? Belum lagi. Sebab dia tak cakap 3 orang perempuan tu nak duduk depan je ke, nak duduk belakang je ke, dia tak cakap. Bila tak cakap, kita kena fikir kemungkinan tempat duduk untuk pelajar perempuan tu. Pelajar, dia tak cakap pelajar pun. Untuk perempuan tu. Okey, sekarang 3. Mungkin duduk kat depan. Mungkin dia duduk kat sini, tapi mesti nak 3 orang juga. Dah kedua dah. 2. Okey, lepas tu mungkin nak duduk kat sini. 3, 4, 5, 6, 7. Betul ke cikgu buat ni? 8. So ada 8. Dah tak nampak dah ya. Darab 8. 8 cara. So 3P3 darab 7P7 darab 8. Ni So jawapan dia 241920. Soalan ni sebenarnya soalan dalam buku nilam buku nilam yang awak tinggalkan di sekolah itu. Sekolah di asrama 3P3 darab 7P7 darab 8. 241920. Selalu pelajar dia lupa yang 8 ni. Ni. Kena ingat yang tu Kalau duduk sebelah kena ingat sampai bila-bila. Bukan di depan saja tapi di beberapa tempat. Okey. So saya rasa dah tak ada dah soalan untuk awak buat masa sekarang lah. Cuma lepas ni kelas ni, habis kelas ni saya akan bagi kuis. Bukan kuis lah, soalan ala-ala kuis lah. Di Google Form awak kena buat, tapi awak kena sediakan pen, kertas dengan kalkulator untuk menjawab soalan kuis tu lah. Terus jawab. Sekarang 9.30, ada setengah jam lagi. Terus jawab. Nanti saya akan semak lah. Saya akan nampak siapa yang buat, siapa yang tak buat. Okey, boleh Jadi untuk soalan tambahan, tadi saya bagi contoh hanya satu soalan. Mungkin tak cukup bagi awak untuk lebih faham. Jadi soalan kuis ni saya harapkan awak akan lebih faham lah selepas ni. Okey. Kita tutup dulu record. Sebelum saya bagi soalan kuis, ada apa-apa nak tanya